Okey. Kali ni pula cikgu akan terangkan masih tindak balas redox, tapi ni tindak balas yang lain pula. Ni tindak balas yang baru awak tak pernah belajar dalam tingkatan 4. Ni benda yang baru kita belajar dalam tingkatan 5 ni. Redox dalam tindak balas penyesaran halogen daripada larutan halidanya. Apa tu? Halogen ni dah tahu dah. Halogen ni dia kumpulan berapa? Kumpulan 17. Kumpulan 17. Halida ni apa benda pula? Halida ni dia ada kaitan dengan halogen. Sekarang cikgu nak tunjuk apa beza halogen dan halida. Halogen dalam tindak balas redox ni, halogen yang terlibat adalah halogen yang terlibat adalah klorin, molekul klorin, bromin dan juga iodin. 3 ni je yang akan bertindak balas, akan terlibat dalam tindak balas redox. Halida tu apa pula? Halida ni adalah ion negatif bagi halogen tersebut. Ion negatif bagi halogen tersebut. Jadi apa halida ion halida bagi klorin? So halida dia adalah ion klorida. Bromin ion bromida. Manakala iodin ion iodida. Ion iodida. Sekarang kita tengok sifat-sifat halogen. Cuba macam ni, cuba kotakkan dia. Dari segi penerimaan elektron. Dari segi penerimaan elektron. Makin ke atas, ingat lagi halogen. Makin ke atas kita kata dia semakin elektronegatif. Apa itu elektronegatif? Dia mudah terima elektron. Ingat lagi kan? Dia mudah terima elektron. So makin ke atas makin mudah terima elektron. So dekat sini kita kata klorin ni paling mudah terima elektron, diikuti oleh bromin, dan seterusnya paling sukar untuk terima elektron ialah iodin sebab kedudukan dia paling bawah. Ini ada kaitan lah dengan dia punya saiz atom, jarak nukleus daripada petala valence. Ingat balik yang atas ni lebih mudah terima elektron sebab dia punya saiz dia paling kecil. Manakala halida pula, kita kata ion ni pula makin ke bawah dia terbalik. Makin ke bawah semakin mudah untuk dia lepaskan elektron. Makin ke bawah makin mudah untuk lepaskan elektron. So kita kata yang untuk halogen ni, bila dia mudah terima elektron, kita kata dia mengalami tindak balas penurunan. Manakala klorida ni dia lebih cenderung nak lepaskan elektron. Dia sebab apa dia lebih mudah cenderung nak lepaskan elektron? Sebab dia bila ada tanda negatif ni, cikgu kata dia ada lebihan elektron. So nak jadi neutral, dia mesti semua ni kena lepaskan elektron. So semua ni akan lepaskan elektron, tapi yang paling bawah paling mudah lepaskan elektron. So sama juga ada kaitan dengan dia punya saiz atom. Jadi halida ni kita kata sifat dia lepaskan elektron. So kita kata halida ni dia akan mengalami proses pengoksidaan. So macam mana ni? Halogen ni contoh. Yang atas macam biasa, yang halogen yang atas dia boleh sesarkan halogen yang ion halida yang berada di bawah dia daripada larutan ion halogen daripada larutan halidanya. Contoh, klorin dia ke atas kan, dia boleh sesarkan bromin daripada larutan bromida, dan juga dia boleh sesarkan iodin daripada larutan iodida. Nampak? Yang atas boleh sesarkan halida bagi halogen yang di bawah dia. Manakala klorin dengan klorin tak boleh lah sebab dia sama. So tak boleh, dia tak boleh sesarkan diri dia sendiri. Manakala bromin pula. Siapa di bawah bromin? Iodin kan? So iodin dia hanya boleh sesarkan iodida saja. Iodin daripada larutan iodida. Sebab iodin di bawah dia. Manakala iodin ni boleh tak sesarkan bromin daripada bromida ataupun klorin daripada klorida? Tak boleh kan? Sebab dia paling rendah, kita kata dia tak boleh nak sesarkan yang di atas dia. Dia punya penerangan ni sama macam penyesaran logam yang kita dah belajar sebelum ni. Yang atas boleh sesar di bawah, yang bawah tak boleh sesar di atas. Ingat seterusnya kita nak tengok pula. Sebelum cikgu ajar tentang tentang penerangan dari segi penyesaran halogen, cikgu nak terangkan dulu tentang ujian pengesahan.
ujian pengesahan halogen. Di sini ada ujian pengesahan. Sebab halogen ni dia ada warna Okey, ujian pengesahan halogen. Pengesahan halogen. Okey, ujian pengesahan halogen. Okey. So macam cikgu cakap tadi, halogen ni dia ada warna. Okey, klorin, bromin, iodin tu dia ada warna. Okey, kita tengok dulu ujian pengesahan ni. Okey, cara dia mudah aja. Okey. Sediakan satu tabung uji. Di dalam tabung uji ni contohnya adalah larutan larutan hadida yang bercampur dengan halogen. Maksudnya selepas 13 penyesaran tadi. Nak tahu macam mana ion halogen apa yang hadir dalam larutan ni? Okey, awak tambahkan dengan satu larutan dipanggil larutan 111 trichloro 111 trichloroetana. Okey, larutan 11 trichloroetana. Larutan ni adalah larutan yang tidak berwarna. Okey, awak campurkan saja kemudian awak goncang. Okey, hasil dia nanti kalau dalam larutan tu ada halogen, hasil dia nanti akan dapat lihat satu lapisan. Okey, satu lapisan. Okey, lapisan di atas ni adalah larutan aqueous. Larutan aqueous bagi larutan hadida tersebut. Maknanya yang bawah ni adalah lapisan berwarna. Lapisan berwarna iaitu lapisan berwarna yang ada halogen. Yang ada halogen. Okey, so apa dia punya ujian pengesahan dia? Okey, ujian pengesahan dia. Okey, kita cikgu bagi jadual di sini. Okey. Okey, cikgu bagi jadual. Nanti awak rujuk jadual ni ataupun masuk dalam buku nota. Okey, di sini okey, halogen. Okey, halogen. Okey, apa halogen? Halogen dia apa tadi? 3 tadilah. Klorin, bromin dan juga iodin. Klorin, bromin dan juga iodin. Okey, sekarang kita tengok pula. Okey, warna dalam larutan aqueous. Larutan aqueous. Okey, ini maksudnya kita kata warna biasalah, warna biasa. Okey, warna biasa manakala yang ni pula adalah warna dalam larutan 111 trichloroetana. Okey, kita tengok. Okey, warna klorin. Okey, apakah warna klorin dalam larutan aqueous? Warna biasa dia. Okey, dalam tingkatan 4 pun cikgu dah ajar yang elektrolisis klorin adalah cecair yang berwarna kuning kehijauan. Kuning kehijauan. Itu warna klorin. Okay, manakala bromin dia merupakan cecair yang berwarna perang. Okay, ini dalam larutan keadaan biasa lah. Keadaan biasa. Iodin pun warna dia adalah warna perang. So, nampak tak kenapa apa tujuan kita kena ada ujian pengesahan halogen? Sebab kalau klorin ni tak ada masalah lah. Kalau tengok pemerhatian dia kuning kehijauan, confirm dia adalah klorin. Sekarang masalah dia antara bromin dengan iodin. Sebab pemerhatian dia sama. Kalau awak campurkan, awak nampak pemerhatian dia perang. So, kita tahu perang tu menunjukkan dia bromin ataupun iodin. Sebab tu kita kena ada kita kena buat ujian menggunakan larutan 111 trichloroetana. So apa pemerhatian dia? Okey, kalau klorin bila kita campurkan dengan larutan 111 trichloroetana, warna dia sama juga, kuning kehijauan. So tak ada beza. So bila awak nampak warna kuning kehijauannya sama ada warna biasa ke ataupun dengan larutan 111 trichloroetana, kuning kehijauan, confirm halogen tu adalah klorin. Maksudnya klorin terbentuk. Okey, kalau warna perang. Okey, bromin dalam larutan 111 trichloroetana, okey, dia pun sama juga dengan warna dalam larutan aqueous, dia berwarna perang. So kalau awak uji, awak tengok perang, uji dengan larutan ni pun sama di warna perang, confirm dia adalah bromin. Okey, manakala iodin. Iodin dalam warna biasa dia perang. Okey, kemudian bila awak masukkan, awak uji dengan larutan 11 trichloroetana ni, dia akan menjadi warna ungu. Nampak ni beza dia. Ni beza ni kita nak bezakan antara bromin dengan iodin. So kalau kita uji dengan larutan 111 trichloroetana,
Kalau warna ungu terhasil, kita kata dia adalah iodin. Kalau warna perang terhasil, dia adalah bromin. Okay, jelas ya? Okay, tolong take note kat sini. Ini penting ni. Ujian pengesahan bagi halogen.